Baru ni saya kena hentam jugalah. Sebab isu Nabi lahir dalam keadaan berkhitan ataupun tak ni. Tuan-tuan baca kan? Dalam tesis PhD saya letak pun satu muka surat tesis tu. Hang nak baca pandangan yang detail, hang baca tesis tu sampai bagi habis. Ni tesis pun tak baca. Lepas tu dia kata kita menghina Nabi. Secara saya dalam tesis tu saya bawa semua riwayat-riwayat Nabi telah lahir berkhitan ni. Yang Nabi lahir dan sudah berkhitan ni saya bawa riwayat. Tesis saya bidang hadis. Bila bidang hadis, PhD hadis, tak boleh kata ulama ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni, saya pilih yang ni lah. Sebab apa pilih yang ni? Sebab saya suka yang ni. Tak boleh. Kita mesti bagi tahu kenapa kita pilih yang tu. Kalau tak dalam Viva memang teruklah kena taram. So berdasarkan kajian memang ada ulama yang mengatakan hadis Anas yang mengatakan Nabi karamati ala rabbi an wulidtu makhtunan masrura. Hadis tu riwayat Tabarani daripada Anas, daripada Jalul Hasan. Hasan riwayat daripada Anas. Hasan al-Basri riwayat daripada Anas. Nabi kata karamati ala rabbi, kemuliaan aku yang Tuhan bagi ke aku lahir dalam keadaan sudah berkhitan dan tali pusat telah putus. Hadis ni berlaku khilaf. Banyak lagi hadis yang lain. Ada hadis Abu Hurairah, ada hadis daripada Abbas, banyak lagi riwayat yang lain. Tapi semua riwayat tu ada yang palsu, ada yang matruk, ada yang terlalu dhaif. Riwayat yang paling kuat riwayat ni lah, riwayat Anas. Yang mana riwayat ni dikeluarkan oleh Tabarani dan dikeluarkan oleh Ad-Diya Al-Maqdisi dalam kitab dia Al-Mukhtarah. Maka hadis ni berlaku khilaf di kalangan para ulama hadis. Sebahagian daripada mereka mengatakan hadis ini sahih seperti Diya. Kerana Diya bila dia keluarkan dalam kitab dia Al-Mukhtarah menunjukkan hadis itu sahih. Kerana dia sebut di awal kitab, saya akan masuk cuma hadis sahih pada saya yang tak terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Saya akan masuk dalam kitab saya. Maka bila Diya riwayatkan hadis ni dalam kitab dia, menunjukkan hadis ni pada Diya adalah sahih. Tak payah sebut pun orang tahu dah. Bila sebut wa hadzal hadis akhrajahu Diya Al-Maqdisi fil Mukhtarah, orang tahu dah. Pada dia sahih lah. Siapa yang mengaji hadis dia akan tahu benda ni. Kemudian pandangan ini disanggah oleh Ibn Asakir. Ibn Asakir pun riwayat dalam Tarikh Dimashq. Tuan-tuan boleh faham ke ni? Ke tinggi sangat? Kan? Okey kot kan? Tak ada tinggi sangat. Orang belajar hadis ni poyo je, kono hebat sangat. Orang faham je dia kata kan. Ibn Asakir dia riwayat juga hadis ni. Kemudian lepas dia riwayat hadis ni, dia dhaifkan hadis tu. Dia dhaifkan. Maknanya ada dua pandangan paling kurang terhadap hadis tu. Terhadap fake pada hadis tu isu lain. Kalau fake ada isu lain. Ini kita bincang hadis dulu, bincang riwayat dulu. Ada yang kata sahih, sebahagian kata hasan, ada yang kata dhaif. Siapa yang kata dhaif lagi selain pada Ibn Asakir? Ibn Katsir. Ibn Katsir kata wa fi kulli zalika nazar, dia kata. Semua pandangan yang kata sahih tu perlu diteliti semula. Maksud dia apa? Dia tak kata sahih lah. Sebab dia perlu diteliti semula, dia kata. Ibn Katsir sebut dalam Bidayah wan Nihayah. Selain daripada tu, Az-Zahabi kata tak sahih. Ibnul Qayyim kata tak sahih. So ada dua pandangan. Saya pun kaji lah. Yang kata sahih, dia tak bagi apa-apa bukti. Dia cuma keluarkan hadis tu dalam kitab dia. Yang kata dhaif, dia bawa bukti. Dia kata semua riwayat-riwayat yang datang, yang riwayat daripada, kan saya sebut tadi, riwayat tu riwayat Anas kan? Yang riwayat daripada Anas Hasan al-Basri. Yang riwayat daripada Hasan al-Basri Yunus Ibn Ubaid.
Yang riwayat daripada Yunus adalah Hushaim. Yang riwayat daripada Hushaim ada 2 orang. Mana Hushaim menjadi madar. Hadis ni semua berkumpul pada Hushaim. 2 orang anak murid yang riwayat daripada Hushaim. Ni Hushaim. Atas ni Hasan al-Basri Anas. Yunus, Hasan al-Basri Anas. Tu Nabi. Bawah ni 2 orang. 2 orang. Anak murid Hushaim ni 2 orang. Seorang nama dia Sufyan al-Misisi. Matruk. Dia ni terlalu dhaif, tak boleh pakai. Seorang lagi Al-Hasan ibn Arafah. Al-Hasan ibn Arafah saduq, boleh pakai, hadis dia hasan. Tapi masalah, sebab apa masalah? Anak murid kepada Hasan bin Arafah ni ada 3 orang. Seorang kaki pendusta hadis, 2 orang tak dikenali. Hadis sahih ke tak? Tak sahih. Sebab itu kata Ibn Asakir tak sahih. Sebab tu saya buat pandangan tak sahih berdasarkan kajian kita. Tapi kita tak pernah kata orang yang kata sahih bongok, bahlul, tak ada. Kerana kita tahu ini masalah khilaf. Hang pilih pandangan yang hang rasa tepat, aku pilih pandangan aku. Bahkan kata Ibnul Qayyim, orang yang mengatakan, orang Arab, kalau ada bayi lahir dalam keadaan sudah berkhitan, mereka menganggap itu satu aib. Kerana cacat. Sebab itu Imru Al-Qais buat satu syair kutuk Kaisar Ar-Rumi, kutuk Caesar, Roman Caesar, kan? Kerana dia lahir dalam keadaan dah siap khitan, dia buat syair tu kutuk dia. Kemudian Caesar pergi racun dia kerana tak puas hati sampai mati. Orang Arab khitan ni bagi orang Arab satu kebanggaan. Ibn Qayyim sebut dan dia bawa bukti. Jadi kalau kita tak setuju, kita kena lawan lah. Kita bukan lawan, maksudnya kita kena bagi hujah kita pula lah. Tapi kita bagi hujah kita dalam keadaan kita harmoni bincang secara ilmiah. Ini lapangan ijtihad. Kan, lapangan ijtihad. Awak berhujah, saya berhujah. Lepas tu awak label saya muhaddis pasal apa? Muhaddis tu mana hadis? Komputer tu. Bukan muhaddis tu ahli hadis, tak. Muhaddis dia kata. Mu tu hadis, bukan hadis. Tak apa lah. Kita memang kaji pakai hadis pun. Kita terima. Kan, kita terima. Tak ada masalah. Memang kita jahil pun. Orang nak kutuk kita macam-macam, kita terima. No problem. No hard feeling. Tak ada masalah. Tapi nak berhujah, pastikan awak ada hujah yang betul-betul kuat lah. Orang baca, orang tengok. Awak selalu cerita beradab. Awak selalu kata saya tidak beradab. Tapi orang menilai. Gaya bahasa, gaya cerca orang tu, orang nilai. Mudah-mudahan Tuhan akan buka pintu mereka satu hari nanti, ya, supaya dapat menerima perbezaan pendapat di lapangan ijtihad. Kalau dikatakan saya biadab, saya kurang akhlak bila mendhaifkan hadis tu, saya hanya mengikut Ibnu Kathir, saya hanya mengikut Ibn Asakir. Adakah mereka juga kurang adab dan kurang akhlak? Kita fikir-fikirlah tuan-tuan. Saya nak bagi tuan-tuan fikir je. Kan? Kita dah letih dah bincang isu ni. Bincang isu, konon-kononnya bila kita bincang dalam-dalam sikit, ulama dah bincang panjang dah, hang tak payah sibuk lah. Hang malas, hang buat cara malas. Aku nak belajar. Dia malas, lepas tu dia tak bagi orang belajar. Apa kes? Kan? Pasal apa kita masuk bab tu? Luahan perasaan bersama Rozaimi Ramli, kan?